Tan Ketua Pustakawan Kanan Pustakaan Sultan Zahirah Universiti Malaysia Terengganu, yang bersama penceramah kita pada hari ini, Encik Muhammad Johari bin Abdul Kadir, Ketua Unit Integriti Universiti Malaysia Terengganu, yang saya hormati ketua-ketua bahagian, seterusnya yang saya hormati tuan-tuan puan sekalian. Tanpa berlengah masa lagi, kita terus pada sesi program pengukuhan integriti kita pada hari ini. Jadi dengan sekadar hormatnya, kita menjemput Encik Muhammad Johari bin Abdul Kadir untuk capaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. Marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan kepada kita untuk bersama di dalam program pengukuhan integriti yang pada hemat saya julung-julung kalinya diadakan oleh PSNZ, Perpustakaan Sultan Zahirah. Dan kalau sebelum ini kita bertemu di dalam program yang dikenali sebagai Jerayawara Integriti serta program kita lestari PSNZ yang berbentuk kepada pembudayaan integriti itu sendiri daripada unit integriti. Jadi alhamdulillah kali ini satu kesempatan yang telah diberikan dan juga satu penghormatan yang diberikan oleh Perpustakaan Sultan Zahirah kepada unit integriti untuk kita sama-sama menghayati program integriti ini bagi kita menyampaikan satu perkara yang kata satu perkara asas yang perlu ada pada diri kita dan juga organisasi kita di PSNZ ini. Jadi kalau ikut sejarahnya ataupun ikut ceritanya, saya sebenarnya didatangi oleh ketua bahagian pentadbiran dan komunikasi strategik ini membincangkan tentang program yang sebenarnya dia kata wajib untuk setiap 2 tahun. Dia kata wajib untuk setiap 2 tahun bagi PSNZ ini untuk mengadakan program pengukuhan integriti. Jadi untuk tahun ini beliau berhasrat untuk menjemput unit integriti bersama-sama dengan PSNZ, staf-staf PSNZ untuk kita lihat dari segi transformasi organisasi dan juga transformasi diri kita sendirilah yang berpaksi kepada 4 fokus utama yang ditekankan oleh yang berbahagia ketua pengarah perkhidmatan awam yang telah sama-sama dinyatakan di dalam amanat oleh beliau tempoh hari. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya cuba untuk kupaskan perkara tersebut dalam konteks integriti itu sendiri yang mana mungkin boleh kita hayati dan juga mungkin kita boleh dapatkan gist daripada apa yang disampaikan oleh yang berbahagia KPPA tersebut untuk tujuan kita memantapkan organisasi kita dan juga diri kita sendirilah sebagai penjawat Universiti Malaysia Terengganu. Yang berusaha Encik Ahmad Abdul Rahim alias selaku Timbalan Ketua Pustakawan Kanan. Okey. Ketua bahagian tuan-tuan dan puan staf daripada PSNZ. Jadi pada hari ini insya-Allah kita berada dalam program pengukuhan integriti dan saya difahamkan sebab pagi tadi saya tengok email ada email kepada warga universiti kita bahawa program ini juga dibawakan kepada semua warga yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam program pengukuhan integriti ini. Jadi saya ucapkan selamat datang juga kepada staf-staf Universiti Malaysia Terengganu yang berada di dalam Webex dan juga mungkin pelanggan-pelanggan Perpustakaan Sultan Zahirah yang berada secara live di Facebook perpustakaan kita insya-Allah. Jadi sebagaimana yang telah dihasratkan oleh Ketua Bahagian Pentadbiran dan Komunikasi Strategik, beliau memohon untuk kita lihat kepada amanat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ini sendiri, yang mana amanat ini pada saya begitu signifikan dengan Universiti Malaysia Terengganu, UMNO dan juga Perpustakaan Sultan Zahirah sendiri. Okey. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut,
saya nak utarakan persoalan ini. Sebab bila saya mengkaji akan amanat yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia KPPA tersebut, ini yang terlintas di dalam benak fikiran saya. Okay. Masih relevankah physical library di Universiti Malaysia Terengganu? Tuan-tuan dan puan, orang yang sepatutnya menjawab perkara ini adalah tuan-tuan dan puan. Sebab tuan-tuan dan puan yang mendokong industri ini, yang mendokong organisasi ini untuk diletakkan sebaris dengan organisasi-organisasi lain di Universiti Malaysia Terengganu ini. Okay? Jadi kita kena jawab benda ni. Andai kata kita rasa masih relevan, kita kena yakin bahawa PSNZ ataupun physical library yang kita ada sekarang ni, yang GAH kita ada sekarang ni, masih relevan untuk UMT. Dan masih relevan untuk MT, untuk organisasi kita. Begitu juga masih relevan kepada pelanggan kita sendiri. Kita kena pasti siapa pelanggan kita, dan pelanggan itulah yang memerlukan perkhidmatan kita daripada semasa ke semasa untuk kita serve mereka di dalam fungsi yang telah ditetapkan kepada universiti kita. Alhamdulillah, saya juga dimaklumkan oleh pihak Rustia bahawa masih ada dalam 110 orang yang bersama dalam Webex kita. Alhamdulillah, tahniah kepada semua kerana dapat bersama-sama di dalam program ini. Dan saya jemputlah, walaupun ini adalah program khusus kepada PSNZ, tetapi JIS kepada penyampaian saya insya-Allah boleh digunakan untuk semua sekali staf Universiti Malaysia Terengganu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, berdasarkan kepada persoalan yang saya lontarkan tadi, inilah yang saya cuba untuk bawakan, dan yang inilah yang bagi KPPA bawakan kepada kita semua, yang mana beliau menetapkan kita ini adalah pemangkin perubahan untuk masa hadapan yang lebih baik. Okay? Kita bukan orang lain, tetapi kita ini adalah pemangkin masa depan untuk perubahan-perubahan yang akan berlaku dalam organisasi kita, perubahan yang akan berlaku di dalam diri kita untuk tujuan kita menjadi lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya kita akan menyumbang kepada pembangunan negara, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, berdasarkan kepada amanat yang telah disampaikan, ada 4 fokus yang telah dinyatakan oleh KPPA di dalam amanat tersebut, itu yang pertamanya menyegar semula penjawat awam. Okey, walaupun isunya kita sekarang ni, kita adalah penjawat Universiti Malaysia Terengganu, tidak dikatakan sebagai penjawat awam, tetapi kalau mengikut law-nya kita masih lagi diiktiraf sebagai penjawat awam kerana masih ada lagi sumbangan kerajaan di dalam bajet tahunan yang telah diluluskan kepada Universiti Malaysia Terengganu. Jadi untuk tujuan pematuhan kepada undang-undang, kita masih lagi diiktiraf sebagai penjawat awam. Walaupun di dalam akta dan juga perkeliling perlembagaan universiti kita tidak dikenali sebagai penjawat awam, tetapi kita dikenali sebagai penjawat Universiti Malaysia Terengganu, kita masih lagi disandarkan kepada terminologi penjawat awam ini. Yang keduanya, landscape baharu organisasi awam. Fokus yang ketiga yang dinyatakan adalah perkhidmatan awam kalis masa hadapan, dan yang keempat adalah bergerak bersama ke hadapan. Okey. Dan insya-Allah saya akan cuba untuk kupaskan sedikit demi sedikit tentang apa yang dimaksudkan oleh KPPA tersebut. Yang berusaha, tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan juga kasih sekalian, kita tahu bahawa kewujudan PSNZ ini dah hampir 21 tahun. Kan? Seumur dengan umur Universiti Malaysia Terengganu. Betul kan? Kan? Dan saya yakin ada kalangan kita, macam contohnya Cik Lan, dah lebih 21 tahun berkhidmat dekat Universiti Malaysia Terengganu ini, sejak daripada KUT, sejak daripada sebelum tu lagi daripada UPMT. Okay? Walau bagaimanapun, untuk mengiktiraf PSNZ ini sebagai satu organisasi ataupun satu struktur di dalam universiti ini, kita ambil kira sebagai umur Universiti Malaysia Terengganu itu sendiri selama 21 tahun. Dan 21 tahun ni kita telah mencorak pelbagai bentuk perkhidmatan, mencorak pelbagai bentuk cara kerja untuk menyampaikan perkhidmatan kita kepada para pelanggan kita. Dan perkhidmatan PSNZ ni, pada saya perlu melangkah lebih jauh dan juga
perlu dibangunkan jenama tersendiri. Okay? Bila kita sebut serta jenama inilah yang kita akan jual kepada pelanggan-pelanggan kita. Jenama ini yang akan dikenali oleh mereka di luar sana bahawa PSNZ ataupun library ini menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada organisasi kita. Dan juga mungkin boleh menawarkan perkhidmatan terbaik kepada organisasi luar serta para komuniti yang berada di sekitar kita ini. Dan kita perlu menjadi lebih proaktif di dalam penyampaian perkhidmatan kita daripada semasa ke semasa, yang mana kita jangan menjadi satu badan yang reaktif. Reaktif ni maknanya orang minta baru kita cuba untuk bagi. Orang komplain baru kita ambil tindakan untuk memperbetulkan. Tetapi berbeza dengan tindakan proaktif ini, kita sedar bahawa kita perlu untuk menawarkan perkara tersebut sebelum orang minta lagi. Jadi kita dah dikira selangkah ke hadapan untuk tujuan memberikan perkhidmatan yang terbaik yang diekspektasikan oleh para pelanggan kita. Dan untuk tujuan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, harapan kerajaan ini umumnya adalah untuk kita kata membentuk organisasi yang dinamik dan juga bersifat pemudah cara ini. Okey. Macam mana nak membentuk sebuah organisasi yang dinamik? Itu adalah bergantung kepada data-data dan juga perkara-perkara yang sepatutnya dipikir dan juga dilaksanakan oleh pemikir-pemikir di dalam PSNZ ini sendiri umumnya. Okey, saya yakin Cik Ahmad sendiri bersama dengan Ketua Pustakawan dan juga barisan ketua-ketua bahagian sentiasa membuat brainstorming untuk tujuan membuat penambahbaikan terhadap penyampaian perkhidmatan di PSNZ ini dan juga menilai dari segi macam mana cara kita untuk lebih maju lagi di masa hadapan. Contohnya lah kalau saya ambil, kalau kita lihat dari segi kekurangan staf yang ada dekat PSNZ ini, macam mana cara kita untuk mendapatkan wara perjawatan yang baharu untuk tujuan kita menyokong kepada penyampaian perkhidmatan yang lebih efektif dan juga lebih teguh di Universiti Malaysia Terengganu ini. Dan untuk tujuan tersebut, untuk kita lebih relevan di dalam perkhidmatan kita, untuk menjawab kepada persoalan pertama yang saya katakan tadi. Okay, relevankah lagi physical library dekat Universiti Malaysia Terengganu ini? Maka kita perlu ada perkara-perkara ini. Yang pertamanya, organisasi kita. PSNZ ni mesti ada daya tahan yang tinggi. Okay? Daya tahan yang tinggi. Kalau sekiranya lepas ni orang kata PSNZ dah tak perlulah ada lagi wujud dekat Universiti Malaysia Terengganu ni, kita perlu mempertahankan. Kerana apa? Satu pertamanya, kita mungkin boleh gunakan sebagaimana yang terkandung di dalam perlembagaan kita, bahawa gedung ilmu inilah yang perlu ada bagi sesuatu. Telah terbukti bahawa library lah yang menjadi sumber rujukan utama kepada sesebuah universiti. Tak kira dalam negara, luar negara, library lah tempat yang dirujuk untuk tujuan mendapatkan ilmu. Jadi kita nak bina perkara tersebut, tuan-tuan dan puan. Kita nak kembalikan kegemilangan kita tersebut. Yang inilah yang kita kata kita kena ada daya tahan yang tinggi untuk mempertahankan kita punya organisasi ini. Dan juga kalau sekiranya kita lihat kepada mempertahankan perjawatan kita supaya tidak dijumutkan, kita kena pastikan keberadaan organisasi kita dekat universiti kita. Yang keduanya, sifat yang perlu ada untuk mempertahankan kewujudan kita adalah kita kena anjal di dalam melaksanakan tugas kita. Anjal ini bukan bermakna kita perlu melanggar semua peraturan-peraturan yang berkuasa. Bukan macam tu. Anjal ini adalah kita melihat kembali kepada proses-proses kerja kita yang lama. Okay. Kita lihat kembali kepada prosedur-prosedur kita yang dah lapuk, yang tahun 1990 dulu kita buat, yang mungkin tidak relevan dah dengan keadaan sekarang. Jadi dengan keadaan tersebut, insya-Allah kita boleh memberikan satu cara kerja yang baharu yang mana boleh menjadi lebih fleksibel kepada pelanggan kita dan juga fleksibel kepada staf kita untuk menguruskan sesuatu perkara tersebut. Okey, dan di dalam nak mencapai ini, dalam transformasi kita panggil transformasi
pembawaan diri kita dan juga organisasi kita, kita perlu ada sikap untuk tangkas dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Tangkas ini dalam apa saja keadaan, dalam apa saja situasi, kita perlu ada sikap ini untuk menyelesaikan. Okay? Dan cara menyelesaikannya kita perlu kena lebih berinovasi di dalam melaksanakan tugas kita. Saya yakin tuan-tuan dan puan, dengan pandemik yang berlaku sejak 2 tahun ini, PSNZ ni ataupun library kita ini kurang dikunjungi. Okay? Dan sebelum saya masuk tadi pun saya ada bercakap dengan Cik Ahmad, tanya data tentang kemasukan pelanggan ke ruang utama kita ataupun untuk mendapatkan perkhidmatan di library kita secara fizikal, berapa orang. Okay? Seminggu berapa orang? Ada boleh nyatakan seminggu berapa orang data kita yang dapat masuk, dia masuk. Berbanding dengan tahun 1999 dahulu. Sebelum kita dikenakan dengan PKP, pandemik COVID-19 dan sebagainya. Okay? Kita lihat transformasi tersebut. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, dalam tempoh 2 tahun dengan kekurangan pelajar ataupun pelanggan yang datang ke PSNZ ini, kita masih lagi teguh. Tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dapat menyumbang tenaga, dapat terus bekerja di Universiti Malaysia Terengganu ini tanpa seorang pun diberhentikan ataupun dijumukkan jawatannya ke jawatan-jawatan yang lain. Betul kan? Tak ada seorang pun kan? Kontrak pun masih lagi disambung untuk tujuan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Jadi inovasi inilah yang menjadi tonggak utama kepada kenapa relevannya lagi PSNZ ni di Universiti Malaysia Terengganu. Okay? Dan saya nak memujilah PSNZ ni, saya lihat banyak perkara-perkara inovasi ataupun inovasi baru yang diperkenalkan oleh PSNZ semasa tempoh pandemik yang berlaku ini, yang mana kita menggunakan teknologi terkini untuk tujuan kita serve kepada pelanggan-pelanggan kita. Dan saya amat puji juga satu tindakan yang diambil oleh PSNZ yang mana saya pun tak pernah terfikir untuk ada bersama tersebut, yang mana saya telah dimasukkan di dalam grup Telegram. Okay? Telegram PSNZ yang mana semua aktiviti PSNZ dikongsikan di dalam tu. Okay? Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan judul-judul terbaru buku ke ataupun yang digital dan sebagainya dimasukkan ke dalam itu, dan ini lebih mendekatkan diri pelanggan kepada PSNZ. Apatah lagi dengan apatah lagi dengan program-program yang berimpak tinggi. Contohnya macam mana cara nak publish paper mengikut Scopus dan sebagainya. Itu yang sebelum ini kita tak pernah buat. Tetapi di dalam tempoh pandemik, dengan menggunakan inovasi yang ada, dengan linkages yang kita ada, kita mampu untuk laksanakannya, walaupun laksanakannya dengan lebih baik dan juga menggunakan pihak-pihak yang sebelum ini mungkin kita tak pernah berurusan. Contohnya daripada luar negara dan sebagainya, bagi talk kepada kita, bagi berkongsi tentang perkara-perkara yang sepatutnya pihak UMT ni tahu ataupun staf UMT dia tahu di dalam tugasan-tugasan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, faktor yang kelima yang disebutkan oleh Tan Sri KPPA kita di dalam amanat beliau adalah integriti, berintegriti tinggi. Dalam apa saja perbuatan kita, apa saja tindakan kita, apa saja pemikiran kita pun sekalipun, kita kena letakkan integriti yang tinggi di dalam penyampaian perkhidmatan kita. Apa-apa pun kita perlu bersandarkan kepada integriti ini. Tuan-tuan dan puan, boleh saya nyatakan sekali lagi bahawa integriti ini adalah datang daripada hati kita. Hati kita yang boleh tapis, tuan-tuan dan puan, diri kita yang menentukan sama ada kita ni berintegriti tinggi ataupun organisasi kita ini mempunyai satu imej yang berintegriti tinggi. Sebab apa? Kita semua. Kita yang run organisasi ini, kita yang run diri kita, dan kita yang boleh menentukan, kita yang boleh membuat pemilihan sama ada kita nak menjadi orang yang baik ataupun sebaliknya.
Okey. Sebagai contoh tuan-tuan puan, 2 tahun dah kita berada di dalam pandemik ini, petugas kaunter yang dahulunya pernah saya perhatikan ada 5 orang dekat kaunter, 4 hingga 5 orang dekat kaunter untuk serve pelanggan kita. Tetapi dalam tempoh 2 tahun pelanggan kita tak datang pun dekat kita. 4 orang ni buat apa? Kerja aku jaga kaunter. Orang ada tak ada, orang tak ada ke? Aku kena jaga kaunter je. Itu. Bila kita berfikiran sedemikian, inilah yang ditegur oleh Tan Sri KPPA bahawa kita tak boleh ada sikap sedemikian. Kita kena ada satu tahap yang lebih tinggi yang mana kita bertanggungjawab bukan kepada kaunter saja tapi bertanggungjawab kepada PSNZ. Masa itulah barulah kita boleh fikir bahawa teknologi terkini ataupun inovasi-inovasi baru yang kita boleh gunakan untuk tujuan kita menyampaikan peribadatan kita ataupun keberadaan kita dekat kaunter tersebut walaupun dekat kaunter tetapi kita masih lagi boleh serve kepada pelanggan-pelanggan kita. Yang ni yang dikatakan sebagai berinovasi, tetapi bila dikaitkan dengan integriti, kita seolah-olah tetap menjalankan tugas walaupun tiada pelanggan di kaunter. Itu mudah cerita. Kita tak tahu lagi dekat mana, dekat bahagian penyusunan buku, dekat rak-rak yang tak berlaku lagi dan sudah tidak berlaku sekarang ini. Bahagian pengkatalogan contohnya yang tak ada koleksi-koleksi buku baru yang mungkin kita tidak boleh serve sebagaimana biasanya. Jadi inilah yang mencabar integriti kita sendiri. Okay? Ini yang mencala kita. Andai kata kita masih lagi menetapkan bahawa kerja aku hanya ini, aku tak boleh buat kerja lain, ini merugikan organisasi. Dan apabila merugikan organisasi, percayalah tuan-tuan dan puan, organisasi akan terfikir, perlu tak lagi aku dekat? Perlu tak lagi jawatan ini kepada organisasi aku? Na'udzubillah. Kan? Dan mesej yang saya nampak di dalam amanat KPPA ini lebih menjurus kepada perkara tersebut. Ia ni pemahaman saya tuan-tuan dan puan. Okey, mesej yang cuba disampaikan adalah untuk lihat macam mana sesuatu organisasi itu bergerak. Dan untuk tuan-tuan dan puan, yang tadi kalau kita lihat adalah untuk tujuan organisasi kita, tetapi sekarang ini kita lihat kepada macam mana staf ataupun diri kita sendiri ini untuk bertindak di dalam organisasi kita. Disarankan oleh KPPA ini, dikata kita ni mesti ada kemampuan. Okay? Yang keduanya keupayaan dan juga perwatakan kita. Kemampuan kita tuan-tuan dan puan, apa beza kemampuan dan keupayaan? Orang library ni bisu-bisu lah kan? Dari segi penggunaan ayat kan. Okay? Mampu, apa dia? Okay? Kemampuan kita dah terima bekerja. Kita telah diiktiraf mampu untuk melaksanakan tugas kita. Tapi keupayaan inilah yang kita boleh persoalkan. Keupayaan ini tuan-tuan dan puan adalah merujuk kepada kemahiran kita, kecekapan kita di dalam melaksanakan tugas kita. Okay? Dan kita nak bawa juga kepada perwatakan kita. Saya lihat alhamdulillah dekat staf PSNZ ni dari segi perwatakannya masing-masing menonjolkan bahawa kata bangga dengan Universiti Malaysia Terengganu. Okay? Masing-masing ada badge di dada kan. Kita bangga dengan organisasi kita, kita tonjolkan perwatakan kita sebagai seorang staf Universiti Malaysia Terengganu. Dan apabila kita dapat tonjolkan ini, inilah yang dikatakan sebagai staf yang berkualiti, yang orang kata boleh menghalang mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, saya tanya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan sanggup tak pakai baju, orang panggil apa ni? Macam kot kita lah kan. Sanggup tak pakai kot ni pergi kedai kuna? Tengok cuaca kan? Okay.
Saya rasa kebanyakannya 85% atau ke 95% tak sanggup pakai baju lain dekat luar kalau sekiranya sejuk dan sebagainya, sebagaimana Cik Sarah beritahu. Sebab apa? Sebab lambang di dada kita. Kita tak nak orang luar tahu bahawa kita keluar daripada pejabat kita semata-mata untuk pergi makan dekat luar dan sebagainya. Dan kita cuba jaga organisasi kita supaya tidak dipandang terong oleh pihak luar. Begitu jugalah yang saya nak bawakan, apabila lambang ada di dada, kita terhindar untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Bukan sebab Cik Ahmad tengok, bukan sebab Cik Syarul tengok, bukan sebab Puan Hanim tengok, pantau dan sebagainya. Tetapi kita dah ada satu sikap yang menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dengan perwatakan sebagaimana yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Yang kedua sebenarnya, tuan-tuan dan puan, saya punya ni tak clear. Okey, pengetahuan yang luas dan yang relevan serta berfikiran strategik. Okey, untuk tahun 2 tahun ke belakang ni saya yakin tuan-tuan dan puan dah banyak menelaah perkara-perkara baru di dalam perkhidmatan dan juga dalam bidang tugas tuan, tuan-tuan dan puan, dan penelaahan ini betul ataupun pengkajian-pengkajian tuan-tuan, pembacaan tuan-tuan dan puan, buku ataupun bahan-bahan digital ini janganlah tuan-tuan dan puan pendam sendiri ataupun pegang sendiri. Andai kata ada inovasi terbaru ataupun idea-idea baru yang boleh disampaikan kepada pihak manajemen, sampaikan. Sebab saya yakin Cik Ahmad dia bukannya boleh berfikir secara keseluruhan sebagaimana kita boleh berfikir. Dia hanya ada satu otak saja untuk berfikir. Tetapi dia ada staf yang lebih daripada 30 orang untuk membantu dia untuk menyampaikan idea-idea, dan idea ini boleh dipolishkan daripada semasa ke semasa. Jadi dengan adanya pengetahuan yang tinggi ini, insya-Allah perkhidmatan kita ini akan lebih relevan di dalam universiti kita. Kemudian kemahiran teknologi dan juga kemahiran analisis ini perlu ada dalam diri kita. Tak nak dah staf UMT bila suruh guna komputer kita tak reti, kita buat alasan tak reti, nak suruh buat online susahlah dan sebagainya. Buang dah. Dunia sekarang ni 2021 ni dah tak, 2022 ni dah tak nak dah dengar perkara-perkara tersebut. Okey, dan andai kata kita tidak kompeten untuk tujuan berubah kepada teknologi terkini ini, maka bersedialah untuk diubah. Okey, tuan-tuan dan puan, banyak antara dekat luar sana, terutamanya para guru yang sekarang ni yang telah cukup tempoh perkhidmatannya mohon untuk pencen awal. Kerana apa? Kerana guru sukar untuk buat perubahan di dalam mengajar anak-anak kita. Okey, di dalam teknologi ini bukannya dia tak boleh guna teknologi, tetapi dia tak ada feel untuk mengajar bersama teknologi. Jadi saya nak bawa kisah tersebut kepada tuan-tuan dan puan, jangan sebab teknologi menyebabkan kita rendah di dalam pencapaian prestasi kita. Okey, kena ikut teknologi ketika ini. Okey. Kenapa kita boleh guna smartphone sekarang ini? Sebab kita nak belajar, nak guna perkara tersebut. Kan? Dan saya yakin semua di dalam dewan ini semuanya guna smartphone untuk tujuan kita serve maklumat ataupun berkomunikasi secara yang lebih efektif dan sebagainya. Itu juga teknologi tuan-tuan dan puan. Dan begitu juga teknologi dalam pekerjaan kita ini, kita perlu pelbagaikan untuk tujuan kita menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan kita. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kemahiran keusahawanan sosial, yang ini adalah satu perkara yang dah lama sebenarnya ditekankan oleh kerajaan di dalam komuniti kita, yang mana kemahiran social entrepreneur ni ataupun keusahawanan sosial ni lebih kepada macam mana nak build relationship di antara pelanggan kita dengan organisasi kita. Okey, dan bila dah adanya rantaian-rantaian bagus dengan pelanggan kita ini, kita mungkin ada minda untuk kita menjual perkhidmatan kita dan juga ada boleh generate income dan sebagainya. Inilah minda keusahawanan sosial ini akan menjadi satu tajuk baru yang mana yang boleh kita explore bersama untuk tujuan kita membantu universiti kita lah.
universiti kita sebut sekarang ni kalau ikut bajet pun dah berkurang dah diberi oleh kerajaan, jadi kita kena jana sendiri, lebih 30% kita kena jana, dan andai kata kita dapat melakukan perkara ini, maka kita menyokong kepada dasar universiti kita itu sendiri. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kemampuan memahami situasi sebenar. Okey, yang ni yang kelimanya, kemampuan mengetahui situasi sebenar ini lebih menjurus kepada apa yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan kita. Okey. Kalau andai kata pelanggan kita tak dapat datang ke universiti kita ataupun tak dapat datang ke library kita, macam mana cara kita nak serve mereka untuk mendapatkan maklumat? Okey. Sebagai contohlah, kalau sekiranya pelajar-pelajar nakkan nak baca tesis-tesis yang ada dekat koleksi library, yang mana kita tak ada pendigitalan dan sebagainya terhadap tesis tersebut, maka kita macam mana cara kita nak serve perkara-perkara tersebut. Jadi perkara-perkara sebegini yang kita kena lebih dekat dengan para pelanggan kita. Kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, yang ni adalah bergantung pada diri kita sendiri ataupun keupayaan diri kita sendirilah untuk kita cuba menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di dalam organisasi kita. Dan seterusnya semangat untuk berkhidmat dan juga sentiasa berusaha untuk menyumbang tenaga kepada universiti kita. Okey, jangan lokeklah. Okey, jangan lokek. Andai kata diperlukan untuk kita bersama-sama di dalam program dan sebagainya, maka kita sama-samalah bantu organisasi kita untuk lebih mantap lagi di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan juga kasih sekalian, dilihat kepada amanah kita sendirilah. Okey, amanah kita sendiri, dan dalam Al-Quran Allah berfirman bahawa telah diberikan amanah ini kepada langit, gunung ganang dan juga bumi, tetapi mereka enggan untuk menerimanya. Betul kan? Sebab apa? Sebab mereka tak yakin untuk melaksanakannya. Tetapi amanah ini diberikan kepada manusia. Manusia itu adalah kita sendiri, tuan-tuan dan puan. Kan? Dan amanah inilah sebagaimana yang dimaksud ditafsirkan di dalam surah Al-Qasas ayat ke-26, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Kita nak jadi benda ni, tuan-tuan dan puan. Saya sentiasa berpesan kepada diri saya bahawa kau kena lebih bekerja kuat untuk UMT. Kau kena beramanah di dalam setiap perkara yang engkau lakukan. Okay? Walaupun tak ada siapa yang lihat perkara-perkara tersebut. Kau duduk seorang-seorang dalam bilik, kau kena pegang amanah yang telah diberikan oleh UMT kepada jawatan kamu ini. Okay? Dan saya juga seru kepada tuan-tuan dan puan, dijagalah amanah kita. Dan sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat ke-7, yang Allah berfirman, jika kamu berbuat kebaikan, sesungguhnya kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri. Okay? Ini bermakna bahawa kita buat dekat dunia ini yang perkara-perkara yang baik, kita akan dapat habuannya sama ada di dunia ataupun di akhirat kelak, insya-Allah. Andai kata kita tidak dihargai di dunia ini, kita tak dapat APC, kita tak dapat anugerah itu, kita tak dapat anugerah staf terbaik bulanan dan sebagainya, tak apa. Yang pentingnya amanah yang kita laksanakan dengan baik tersebut dikira oleh Allah SWT dan kita mendapat neraca yang bagus di akhirat kelak. Pertimbangan yang bagus oleh Allah SWT di akhirat kelak. Sebab Allah tak zalim, tuan-tuan dan puan. Allah tak pernah menzalimi kita, tetapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya berpesan kepada diri saya dan juga cuba bawa kepada tuan-tuan dan puan untuk kita sama-sama jaga amanah kita. Okey, kerusi yang kita duduk tersebut sebab ada jawatan dia. Okey, tak kira di mana kerusi kita, tak kira macam mana bentuk kerusi kita yang ada dekat pejabat kita tersebut, adanya kerusi tersebut kerana ada jawatan. Laksanakanlah jawatan tersebut dengan baik dan peganglah amanah perjawatan yang telah diberikan kepada kita untuk tujuan kita serve kepada universiti kita yang tercinta. Tuan-tuan dan puan, saya pergi kepada landscape yang
faktor kedua yang telah disampaikan oleh yang berbahagia KPPA kita, iaitu Lanskap Baharu Organisasi Awam, yang mana di dalam Lanskap Baharu inilah yang sebagaimana yang saya terangkan pada permulaan tadi, beliau menyarankan agar kita lihat kepada saiz, struktur dan juga fungsi kita. Okey, saiz, struktur dan juga fungsi kita, yang ni yang memberi signal yang signifikan kepada saya bahawa kita perlu mengkaji. Kita perlu mengkaji serta tu organisasi kita, kerelevanan organisasi kita dan juga kerelevanan jawatan kita untuk tujuan serve kepada perkhidmatan kita di Universiti Malaysia Terengganu ini. Kerana organisasi kita ini perlu bertindak dengan lebih efektif dan juga efisien. Okay. Lebih cekap dan juga berkesan di dalam penyampaian perkhidmatan kita. Dan macam mana nak jadi cekap, kita nak wujudkan satu governance yang betul-betul menyokong kepada pencapaian kehendak pelanggan kita itu sendiri. Dan di dalam nak menyokong tersebut, tuan-tuan dan puan, kita kena adakan sesi-sesi yang boleh kita dapatkan input sama ada daripada staf dalaman kita ataupun staf luaran kita. Jadi contohnya untuk develop polisi-polisi barulah. Ini yang saranan yang diberikan oleh yang bahagia KPPA kepada kita. Dia sarankan untuk kita adakan sesi libat urus. Okay? Sama ada secara dalaman ataupun luaran. Dan daripada situ juga kita boleh buat online survey. Kita tengok dekat PSNZ ni banyak juga online survey yang dikeluarkan. Okay, contohnya macam koalisi-koalisi baharu yang diperlukan oleh pensyarah untuk tujuan penyampaian pengajaran dan pembelajaran mereka dan sebagainya. Okay, sesi turun padang juga mungkin boleh dibuat. Dah lama dah PSNZ tak pergi kan. Kita lantik je, lantik wakil ke? Cik Zaman? Lantik wakil di fakulti kan. Dipanggil apa? Liaison officer di fakulti. So liaison tu je yang datang kepada kita. Tapi berapa lama dah kita tak pergi ke liaison officer tersebut untuk buat program dengan mereka. Outreach kan. Okey, alhamdulillah. Yang tu satu cabaran. Okey. Satu cabaran dan kita kena jadilah branding kita tadi. Okay, branding kita tadi, branding kena kuat, dan bila brand kita kuat, kita pergi kepada satu PJJ, mereka akan menyokong kepada tersebut. Dan saya yakin dengan kepimpinan yang ada, insya-Allah kita boleh lihat kembali. Dan sekarang ni pertemuan-pertemuan secara bersemuka mungkin dah jarang boleh berlaku. Kita mungkin boleh buat pertemuan secara online dan sebagainya. Okey. Kaji selidik juga mungkin boleh gunakan dialog-dialog di antara pakar-pakar di dalam library ini, dalam pengurusan library ini boleh dibuat, dan juga bentuk-bentuk perjumpaan seperti brainstorming dan sebagainya dalam town hall juga boleh digunakan untuk tujuan kita lihat dan juga kita dapatkan input untuk kita develop polisi-polisi baru dekat organisasi kita. Okey, tuan-tuan dan puan, harapan organisasi awam ini perlu membentuk satu budaya kerja berprestasi tinggi dan juga berbudaya pengurusan tepat. Okey, inilah dengan kita melihat kepada polisi-polisi baru dan juga organisasi kita yang mantap ini, inilah harapan dia. Okey, harapan dia adalah untuk membentuk satu budaya kerja yang berprestasi tinggi. Macam tadilah, kalau budaya kerja berprestasi tinggi, kita rasa kita tak ada kerja ini. Kita proaktif untuk membuat perkara-perkara yang lain ataupun tanya staf lain ataupun bahagian lain, ada tak kerja-kerja yang boleh saya bantu hari ini. Okay? Sebab hari ini saya rasa macam kurang sangat kerja saya. Itulah budaya tu yang kita nak. Okay, budaya tu yang perlu ada di dalam diri kita untuk tujuan kita yakinkan diri kita. Sebab tuan-tuan dan puan, saya tak tahu macam mana nak cakap, tetapi mungkin ada dari kalangan kita rasa bila balik kerja, apa aku buat hari ni? Pernah tak terfikir tuan-tuan dan puan? Apa aku buat hari ni? Sikitnya kerja aku. Dan saya bila saya terfikir macam tu tuan-tuan dan puan, saya terfikir, ya Allah, UMT bayar gaji aku setiap saat aku bekerja. UMT tak pernah pun potong gaji aku selama aku bekerja dekat UMT ni selama 21 tahun. Tak pernah sekali pun UMT potong.
Jadi bila kita berfikiran sedemikian, mungkin dia memberi motivasi kepada kita bahawa kita perlu untuk mencari sesuatu perkara atau satu kerja yang lain walaupun bukan dalam bidang kita untuk tujuan kita cover tentang amanah yang telah saya sampaikan tadi. Tuan-tuan dan puan, inilah saranan juga daripada KPPA yang mana beliau menyarankan untuk kita develop sesuatu organisasi yang lebih mantap di dalam untuk lebih mantap di masa hadapan ini. Kita boleh menggunakan model OECD ataupun Organisation for Economic Cooperation and Development yang telah dikeluarkan pada tahun 2015 ini, yang mana menyarankan warga organisasi perlu sentiasa mencari dan mencuba pendekatan baharu di dalam pekerjaan mereka. Dan kerangka inovasi perkhidmatan awam yang keduanya yang sebagaimana disarankan oleh OECD ini adalah ilmu dan juga pembelajaran yang berkaitan perkongsian maklumat, pembangunan pengetahuan dan pembelajaran perlu ditingkatkan. Okey, saya rasa yang ni relevan dengan PSNZ. Ada dah di dalam objektif PSNZ. Okey. Seterusnya pendekatan dan cara bekerja yang menyokong inovasi perlu dibangunkan. Okey. Kita yakin dengan staf-staf PSNZ yang mana telah diiktiraf pun dekat UMT ni sebagai PTJ yang berinovasi tinggi dengan dapat anugerah lagi kan. Anugerah inovasi daripada kualiti dan ISO pun yang terbaik. Jadi kita dah ada benda tu. Kita dah ada benda tu, kita polish dan juga kita bangunkanlah lagi untuk tujuan menyampaikan kerangka inovasi perkhidmatan awam ini. Dan anda kata kita ada peraturan dan proses kerja, kita selalulah kena semak proses-proses kerja tersebut untuk menyokong dan juga tidak mengekang kepada inovasi di dalam perkhidmatan kita. Semalam pun kita bagi pengurus-pengurus kualiti dan juga pengurus risiko ada tak saya bagi ke PTJ termasuk PSNZ ini, kita telah diberikan penerangan oleh bahagian dipanggil pusat kualiti, pusat kualiti untuk menyemak proses-proses kerja yang terbaru kan. Jadi idea-idea sedemikian mungkin boleh disampaikan kepada semua untuk kita lihat dari segi pembaharuan-pembaharuan yang mungkin kita boleh buat di dalam organisasi PSNZ kita ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, masa ni ada lagi dalam 15 minit lagi, insyaAllah. Saya pergi kepada yang disarankan oleh KPPA yang ketiga adalah perkhidmatan awam kalis masa hadapan. Okay. Di dalam perkhidmatan awam kalis masa hadapan ini, kita tahu bahawa perkhidmatan kita, negara kita ini berada di dalam cabaran-cabaran yang besar. Dan cabaran-cabaran ini yang berlaku pada kita seperti ketidakstabilan global, ekonomi global. Okay, kita tahu dalam keadaan sekarang ini ekonomi kita makin teruk dan sebagainya. Okay. Dan ini adalah cabaran kepada kita di Universiti Malaysia Terengganu. Juga dari segi aging society ini, masyarakat kita yang semakin tua, okay, kita perlu menangani dia. Penularan wabak pandemik, perubahan demografi, okay, demografi di persekitaran kita lah dan sebagainya. Ancaman perubahan iklim, okey, semalam pun kita tahu rakan-rakan kita diuji dekat Kuala Lumpur sana, di mana tempat-tempat yang tak pernah kena banjir pun kena. Dan 2 minggu lepas juga rakan-rakan kita, komuniti kita dekat Kuala Berang yang mana rumahnya duduk daripada satu keluarga tu, dia buat rumah tu dekat atas bukit dah, dia kata 10 tahun dah duduk situ, tak pernah sekali pun kena air, tetapi diuji pada tahun ini. Jadi inilah perubahan iklim yang berlaku yang mungkin boleh menjadikan cabaran kepada kita di masa-masa hadapan. Okay? Dan kita juga perlu bersedia dengan cabaran pemikiran generasi milenium yang ada sekarang ini. Okay? Anak-anak kita, pelanggan-pelanggan kita ni lahir pada tahun 2000 kan, kebanyakannya 2000. Jadi bila lahir tahun 2000 ni tak sama macam kita lahir tahun 70-an, 80-an dahulu. Okay, pemikiran dan juga pembawaan mereka lebih kepada memerlukan, okay, jiwa mereka lain, nilai mereka lain, dan inilah yang kita perlu tangani. Okay. Kalau saya boleh recap balik ataupun kalau boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, saya pada tahun 1990 masuk ITM dulu.
Saya pergi masuk ke ITM Cawangan Perlis dulu. Library lah adalah satu-satunya tempat untuk kita berada ataupun tempat yang dituju oleh para pelajar. Nak masuk library, kita rasa tu aura library tersebut, berjalan je masuk ke pintu masuk tersebut, kita rasa macam ada satu, orang kata, perasaan yang sinilah banyak ilmu yang aku akan dapat. Okay. Rasa kalau masuk tu berdiri bulu rambut lah kita. Tahun 1990 dulu. Nak masuk ke pintu library tersebut, dicek daripada atas sampai bawah. Kau ada bawa apa? Okay. Apa yang kau bawa untuk masuk ke library? Macam mana penampilan kau daripada atas sampai bawah? Okay. Pakai raunet, kena keluar. Pakai selipar, kena keluar. Pakai seluar jeans, kena keluar. Tak boleh nak terima perkhidmatan dan sebagainya. Okay. Itu tahun 1990, tuan-tuan dan puan. Tahun 2022. Perkara tersebut dah tak berlaku. Kita pula yang panggil orang. Masuklah ke library. Kami ada macam-macam dekat sini. Okay. Apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan adalah dari segi pemikiran generasi milenium sekarang ini. Dan andai kata kita tak berubah, maka kita akan ketinggalan di dalam penyampaian perkhidmatan kita, tuan-tuan dan puan. Okey, dan untuk itu saranan juga daripada yang bagi KPPA adalah untuk penjanaan idea dan juga kebertanggungjawaban kita lah. Cubalah bagi idea. Okey. Kalau boleh saya sarankan kepada Cik Ahmad lepas ni, buat satu pokok idea dekat situ. Okey. Wujudkan satu pokok idea dekat tengah-tengah ruang lega tersebut. Siapa yang nak bagi idea, ambil note tu, post note tersebut, tulis dekat situ, tampallah dekat pokok idea tersebut. Dan ada satu jawatankuasa yang akan ambil dan juga presentkan kepada management bahawa ini idea-idea baru yang mungkin kita boleh buat kepada universiti kita kan. Idea ini bukannya daripada pelanggan kita saja, tetapi daripada tuan-tuan dan puan. Mungkin tuan-tuan dan puan sukar untuk bercakap dalam mesyuarat dan sebagainya, dalam perjumpaan lestari ke dan sebagainya. Malu aku nak cakap kan orang bahang aku pula. Kan? Aku cakap kan, aku kena buat. Wall. Baguslah. Ada cadangan-cadangan daripada pelanggan lah. Okey, alhamdulillah. Dan idea-idea, andaikan kalau ada idea-idea yang bernas yang tak pernah kita terfikir kan. Dari segi keperluan mereka, itulah yang mungkin boleh menjadi satu fokus kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Okey. Tahniahlah kepada Cik Zam dan juga tim yang ada sistem tersebut untuk kita. Puan Chom. Okey, Puan Chom yang develop sistem tersebut untuk tujuan kita memberi idea. Jadi tuan-tuan dan puan, apa lagi? Orang tak tahu pun kita buat. Pergi tepek je. Cik Zam ataupun Cik Syarul tak tengok pun CCTV, siapa pergi tepek. Kan? Dan memang inilah cara untuk kita menjadi satu organisasi yang mungkin boleh berinovasi di dalam penyampaian dia. Tak kiralah apa idea tersebut untuk diri kita ke ataupun untuk staf-staf dan sebagainya, itu adalah satu tindakan yang baik yang kita boleh amalkan untuk tujuan pembangunan organisasi kita. Okey, dan saranan juga ada untuk menyikirkan silo ni. Silo ni fikir asobiah sangatlah. Aku mumu. Okay. Jangan fikirlah. Jangan fikir nak buat program integriti ni contohnya, Cik Jo je kena buat. Tuan-tuan dan puan juga adalah ejen kepada penyampaian dan juga ejen kepada pembudayaan integriti ini. Okay. Sebab apa? Sebab bila kita fikirkan silo ni, kita tidak akan fikir kepada benda-benda yang lain selain daripada diri kita dan juga pekerjaan kita. Kita kena bersedia. Sebab tu bila kita tak fikir silo ni, bila kata ada je perubahan-perubahan di dalam penempatan barulah, contohnya daripada unit ini, bahagian ini ke bahagian ini, kita tak akan ada masalah. Boleh je. Kalau esok
Cik Zam suruh saya bertukar, anytime saya boleh tukar sebab saya dah well versed tentang semua organisasi fungsi-fungsi yang ada dalam library. Okey, kita tak fikir dah dari segi nak pergi jumpa bos saya ni tak boleh nak buat kerja ni, tak boleh buat kerja ni dan sebagainya. Okey, sebab kita tak fikir dah dari segi silo, tak fikir dah dari segi diri kita, tapi fikir dari segi organisasi kita. Dan disarankan juga adalah untuk membentuk keakraban dalam dan juga luar organisasi ini. Keakraban inilah yang mungkin boleh dijadikan linkages kepada kita lah untuk tujuan kita menyampaikan perkhidmatan kita. Seterusnya memperkukuhkan kerjasama dan juga membina keakraban sama ada dalam ataupun luar ni. Pembinaan keakraban ni sama ada kita boleh buat linkages dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Okay. Sebagai contohnya library kita, Library Terengganu, mungkin ada kelebihan yang tak ada dekat kita, mungkin kita boleh buat kerjasama dan sebagainya. Okay. NGO yang ada, okay, yang menyokong kepada fungsi kita juga boleh buat bersama, dan juga komuniti-komuniti setempat kita yang turut boleh mendapat manfaat daripada kolaborasi tersebut, insyaAllah. Okay. Dan yang keempatnya, tuan-tuan, saranan fokus yang telah dinyatakan oleh KPPA kita adalah bergerak bersama ke hadapan, yang mana beliau menyatakan sekiranya kita ambil sikap tidak peduli terhadap kepentingan melaksanakan perubahan ataupun transformasi perkhidmatan awam, akan terjejah kita sebenarnya telah culas dalam melaksanakan amanah. Okay. Saya seronok baca yang ni sebab perkataan culas dalam melaksanakan amanah tu. Okay. Culas ni maknanya ikan culah macam mana? Kan, macam itulah. Kan? Culah susah nak tangkap. Kan? Masuk pukul 8.30, tengok tak ada pun dekat tempat kerja. Rupanya bila tanya-tanya ketua, dia dah bagi tahu nak pergi hantar anak sekejap dekat tadika dan sebagainya. Okay? Bagi tahu tak apa, dia tak bagi tahu ni masalah. Okay? Jangan culas dalam pekerjaan kita. Dan apabila kita culas ini, kita akan adanya tendensi-tendensi yang lain yang boleh mencalar integriti kita, yang boleh menyebabkan tata kelakuan kita sebagai penjawat awam ini tercalar, dan juga mungkin boleh berlakunya penyelewengan dan juga salah guna kuasa serta perlakuan rasuah. Na'udzubillah. Okay. Sebab apa? Hasil daripada data yang dikeluarkan oleh SPRM, data tangkapan yang melibatkan penjawat awam saja tahun 2021 ini seramai 441 orang. Okey, tahun 2021 kita duduk kat rumah banyak ni. Bekerja dekat rumah, masih lagi boleh buat kerja-kerja yang tidak yang melanggar akta SPRM ini ataupun kesalahan-kesalahan di bawah akta SPRM ni. Dan kitalah yang harus menjadi ejen untuk memulihkan semula imej perkhidmatan kita dengan amalan budaya kerja berintegriti dan juga berprestasi tinggi. InsyaAllah dengan amalan berintegriti, data ini akan sedikit menurun demi menurun, dan seterusnya kita akan dilihat sebagai satu perkhidmatan awam yang tidak korup lagi dekat Malaysia ini. Okay. Alhamdulillah dekat universiti kita ni masih terkawal dan tak ada kes-kes yang dibawa kepada pihak berkuasa. Walau bagaimanapun bibit-bibit tu sentiasa ada. Okay. Dan bila bibit-bibit tu sentiasa ada, ini yang kita takut, kerana bila dah ada peluang maka perkara itu boleh berlaku. Sebab apa? Donald Ecklese di dalam teorinya, di dalam teori segitiga rasuah, dia mengatakan perkara ini boleh berlaku kerana adanya peluang. Okay? Salah satunya ada peluang. Okay? Peluang tersebut, dia dah mahir sangat di dalam proses kerja dia. Dia tahu dah selok-belok dekat mana yang dia tidak akan dipersoalkan dan dia tidak akan tertangkap. Jadi dia ubah benda tu dan dia buat perkara berkenaan sehingga boleh menyebabkan berlakunya perlakuan rasuah dan sebagainya. Yang keduanya, kerana tekanan. Tak boleh dah masalah keberhutangan yang serius ke ataupun tekanan daripada pegawai atasan dan sebagainya menyebabkan beliau terpaksa melakukan perlakuan rasuah di dalam kerja. Yang ketiganya adalah kerana
dia meletakkan sebagai orang kata rasionalkan dia, rasionalisasikan perbuatan rasuah tersebut. Tak apa, aku ambil 1,000 je. Aku dengar bos aku ambil 1,000,000. Tak apa, aku keluar minum 15 minit je. Bos aku kadang-kadang Cik Mat kadang-kadang pergi keluar 2 jam. Cik Mat lain lah. Bukan Cik Mat Rahim ni. Okay. Kita rasionalkan perkara tersebut sehingga menyebabkan adanya timbul bibit-bibit yang berlaku kepada pelanggaran integriti itu sendiri dan juga boleh menjurus kepada pelakuan rasuah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini perkhidmatan kita adalah tanggungjawab kita. Okay. Saya cari di dalam portal PSNZ dan tersenarai banyak rupanya perkhidmatan kita. Dan perkhidmatan kita ini masih lagi relevan kepada pelanggan kita. Jadi, sayangilah perkhidmatan kita. Okay? Sayangi perkhidmatan kita kerana perkhidmatan kita adalah tanggungjawab kita. Mudah kita baca. Mudah kita baca kerana kita tahu membaca. Tetapi agak sukar untuk menghayati kerana kita tak ambil cakna dengan perkara tersebut. Okay? Tanggungjawab tuan-tuan dan puan. Kalau orang tanya saya, apa makna tanggungjawab? Saya kata, saya tanggung dekat dunia ini. Tapi saya akan menjawab dekat akhirat esok. Tuan-tuan, kita tanggung segala-galanya dekat dunia ini, tuan-tuan dan puan. Kita tanggung amanah kita, kita tanggung job description yang telah diserahkan kepada kita. Andai kata kita tidak lakukan, itulah yang akan dipertanyakan di akhirat esok. Okay? Kita tidak boleh lari daripada kenyataan tersebut. Okay, tuan-tuan dan puan, atas apa yang saya telah sampaikan di dalam mengikut pemahaman saya di dalam amanat KPPA yang telah disampaikan, saya boleh lihat kepada macam mana hasrat daripada KPPA tersebut melalui 4 fokus yang mana kita perlu berlandaskan kepada integriti itu sendiri. Okay? Sebab integriti ini adalah melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihatnya. Okay? Kita nak wujudkan satu budaya kerja yang unggul, yang berketerampilan tinggi, yang boleh mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh organisasi kita dan juga kerajaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau mengikut Mahatma Gandhi ini, dia kata jika anda ingin mengubah dunia, mulakan dengan diri anda sendiri. Okay? Mulakan dengan diri kita. Jika kita nak mengubah PSNZ ini, mulakan dengan diri kita sendiri. Tunjuklah bahawa kita ini seorang staf PSNZ yang terbaik, yang diperlukan oleh PSNZ, yang diperlukan oleh universiti untuk tujuan memacu kepada kejayaan organisasi kita. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih di atas peluang ini dan saya rasa kita masih ada sedikit masa untuk kita buka kepada sesi soal jawab yang mungkin insya-Allah kalau sekiranya ada persoalan, kalau boleh saya jawab, saya jawab. Anda kata tak boleh saya jawab, saya minta tangguh dulu dan juga saya akan maklumkan kemudian. Jadi boleh cik saya? Boleh buka untuk sesi soal jawab? Okey. Okey, yang dalam online pun kalau sekiranya ada persoalan yang nak diajukan, mungkin urus dia akan bacakan dan juga maklumkan. InsyaAllah saya akan cuba untuk sama-sama jawab perkara tersebut. Okey, sekarang kita buka soalan daripada tuan-tuan yang berada di dalam auditorium dan juga yang menghadiri secara Webex. Boleh type dalam chat box tu. Sementara tunggu soalan daripada apa ni peserta semua, saya ada juga soalan okay. ni. Silakan Cik Jo.
Ini berkenaan dengan kuasa unit integriti itu. Okey, macam sekiranya ada salah laku daripada warga lah sebenarnya, dan salah laku itu tidak dilaporkan dan tiada pengadu, tetapi diketahui ada perkara itu berlaku oleh unit integriti. Adakah unit integriti akan siasat perkara itu ataupun sekiranya ada pengaduan baru disiasat, macam buka kes lah macam tu. Mungkin boleh Cik Zul Cik Jo jelaskan pada kita. Okey, terima kasih Cik Syed di atas soalan tersebut. Clear kan soalan tersebut. Okey, ini yang berlega di dalam tu, dan untuk makluman Cik Syed dan semua para peserta, untuk makluman kalau sekiranya tiada pengaduan tetapi kes tersebut memang berlega di dalam organisasi kita, maka mengikut garis panduan pengurusan aduan dan juga penyiasatan yang telah diluluskan oleh Universiti Malaysia Terengganu kepada unit integriti, di dalam kita nak mendapatkan aduan dan juga maklumat tidak semestinya daripada pengadu. Ianya boleh datang daripada pegawai integriti itu sendiri. Andai kata perkara ini tersebut memang ada berlaku ataupun didengar-dengar berlaku, ini dikategorikan sebagai maklumat. Okay. Dan maklumat ini akan dilihat dari segi awalan dia sama ada tepat ataupun tidak, dan andai kata tepat maka dia boleh bertukar kepada aduan. Dan aduan tersebut bukan datang daripada mana-mana pihak tetapi datang daripada pegawai integriti itu sendiri. Jadi dalam konteks ini walaupun tiada pengaduan tetapi masih lagi boleh diambil tindakan oleh unit integriti untuk dibawa kepada pihak pengadilan yang sebenarnya. Okey. Terima kasih Cik Syed. Okey, ada soalan lain? Okey, silakan. Saya suka jawapan itu. Adakah organisasi itu boleh dia ada keistimewaan kepada staf, maksudnya dia ada arti dia sayangkan dia itu diterima. Ada macam tu. Okey, nak menjawab perkara tersebut sebenarnya saya tak ada kuasa untuk menjawab, tetapi boleh saya relatekan kepada integriti itu sendiri kan, berlandaskan kepada integriti. Okey, universiti kita lah, kalau universiti kita adalah sebuah badan berkanun persekutuan yang diberi autonomi untuk melantik sendiri. Kita ada kuasa melantik. Kita kuasa melantik staf ni adalah kuasa Universiti Malaysia Terengganu. Dan kita ada peraturan-peraturan yang kita telah gunakan di dalam menguruskan pelantikan staf-staf ini. Dan tidak dinafikan permohonan tersebut datang daripada merata-rata. Kan, merata-rata termasuk daripada ahli keluarga staf kita sendiri. Dan di dalam konteks tersebut, mengikut peraturan perjawatan yang saya tahulah, okey, bila ada permohonan perjawatan memang akan di-screening dari segi kelayakan terlebih dahulu. Okey, memenuhi kelayakan maka dia akan buat shortlisted name tersebut. Contohnya kalau 1,000 orang yang memohon yang berdasarkan kepada kelayakan akademik dan juga kelayakan lain yang ditetapkan oleh pihak rekrutmen ini, pihak Jabatan Sumber Manusia ini, maka contohnya daripada 1,000 tersebut 50 orang yang memenuhi kelayakan ataupun shortlisted. Dalam 50 orang tersebut akan diserahkan kepada organisasi ataupun PTJ yang memohon perjawatan tersebut. Andai kata library yang diluluskan untuk pengisian jawatan tersebut, maka dia akan hantar kepada pengurusan library untuk buat screening yang betul-betul detail terhadap 50 calon tersebut. Dia tak hantar dah 1,000 calon tadi. Dia hanya hantar 50 calon. Jadi dalam 50 calon tersebut, pihak library perlu membuat pemilihan dengan lebih detail dan mencadangkan kepada pihak universiti untuk dipanggil. Proses akhirnya adalah proses temuduga. Okay. Dan ada kata 50 tersebut ada 20 orang yang betul-betul ada kelebihan yang mungkin pada pandangan pengurusan library yang nak menggunakan staf tersebut, maka 20 orang lah yang akan dipanggil.
Dan dalam 20 orang yang dipanggil tersebut, yang akan menemuduganya adalah terdiri daripada yang telah termaktub di dalam perlembagaan kita, siapa yang wajib untuk temuduga ataupun panel temuduga itu sendiri, kan? Dan dalam panel temuduga tersebut akan dibuat keputusan, tapi keputusan tersebut tidak muktamad sehingga disahkan oleh mesyuarat pengurusan universiti. Okay, itu proses yang normal yang saya tahu tentang rekrutmen ini. Tetapi elemen-elemen yang selain daripada itu yang ditanyakan oleh Cik Zam tadi, okay, kita tidak boleh lari sebenarnya. Kita tidak boleh lari dan andai kata ada persoalan yang timbul akibat daripada pelantikan tersebut, kita akan buka balik file. Okay, kita akan buka balik file. Contohnya lah, ada kalau macam tadi 20 orang yang dipanggil temuduga dan mengikut ranking temuduga tersebut, mereka contohnya ranking yang pertama lah. Ranking yang pertama dan kedua, markahnya sama 97. Oh, tinggi tu. Kita ambil lah kan, markah memang orang nak bekerja dengan UMT ni memang betul-betul kualiti. 97 ranking yang sama. Okay, ranking yang sama 97 dan di dalam ranking yang sama tersebut akan ada budi bicara. Okay, akan ada budi bicara dan andai kata budi bicara tersebut dinyatakan tentang sumbangan-sumbangan yang mungkin dibuat oleh ayah dia ataupun ibu dia yang bekerja dekat UMT yang mungkin diterima oleh panel. Panel tak semestinya menerima, tetapi mungkin diterima oleh panel, maka dengan rezeki yang telah tertulis kepada dia, beliau telah dilantik. Andai kata itu situasi yang pertama. Yang tu bagus. Situasi kedua, yang APANnya 97 ada 2. Tetapi dua-dua ni tidak dilantik. Yang dilantik adalah yang di tempat ketiga ataupun di tangga ketiga. Yang ni ada isu yang besar yang kita boleh ketengahkan. Ataupun mungkin unit integriti boleh buat penyiasatan lanjut kenapa nama ketiga ini dilantik sedangkan pertama dan kedua tidak yang sepatutnya dilantik tidak dilantik. Yang ni yang boleh disiasat lanjutlah oleh unit integriti. Tapi apa-apa pun untuk maklumat Cik Zam dan juga rakan-rakan lain sama ada di auditorium ni ataupun di dalam Webex sekarang ini, okey, apa-apa pun tugas pelantikan ini adalah solely di bawah pejabat mendaftar dan saya yakin mereka telah mengambil tindakan-tindakan sebagaimana yang terkandung di dalam pengeliling dan juga peraturan-peraturan yang berkuat kuasa. Cumanya itulah sebab yang dia ambil tu memang betul-betul berkualiti. Okay? Tapi kalau tak berkualiti tu yang datang pula tu lepas tu. Kan? Masa interview perform betul-betul. Kan? Lepas pada tu bila suruh buat kerja macam-macam lah. Mempersoalkan tu, mempersoalkan ini. Okey. Terima kasih Zam. Saya menjawab soalan. Ya, sila. Okey, surat sokongan. Ya. Okey, berkaitan dengan surat sokongan, Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan satu surat arahan kepada semua agensi-agensi kerajaan. Saya tak ingat bilangan berapa, tapi tahun 2020. Okey, tahun 2020, JPA telah mengeluarkan surat arahan kepada semua jabatan-jabatan agensi-agensi kerajaan untuk tidak melayan surat-surat sokongan. Tak kira siapa pun. Hatta daripada tuanku sendiri pun. Okay? Kita tidak boleh layan surat-surat sokongan tersebut. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Macam ni, apa yang berlaku? Apabila kita buat pelantikan lah kepada orang yang disokong oleh surat sokongan tersebut, di dalam surat sokongan tersebut, dan dia memang betul-betul tidak boleh buat kerja pun. Dan membebankan kita, dan bila ada pengaduan dan sebagainya, bila ada proses-proses penyiasatan dan kita dapati bahawa dia diambil sebab surat sokongan tersebut. Hanya kerana surat sokongan tersebut, maka bila kita siasat balik, terutamanya rakan-rakan saya dekat SPRM lah, okay, apa yang dikongsikan, bila disiasat,
Okey, bila pergi tanya kepada contohnya ahli parlimen lah. Okey, betul ke YB bagi surat sokongan? Saya bagi je. Itu yang kebanyakan. Saya bagi je sebab dia pengundi saya. Saya bagi je. Saya tak arah pun awak ambil. Tapi awak yang ambil. Siapa yang kena? Kita sebenarnya. Kita yang menilai surat sokongan tersebut. That's why JPA telah mengeluarkan arahan untuk kita tidak melayan semua surat sokongan yang masuk untuk tujuan perolehan ke, untuk tujuan perjawatan ke, ataupun untuk tujuan-tujuan lain. Okay? Jadi semua surat kuning ke, surat merah ke, surat hijau dan sebagainya, dia tak laku sebenarnya di dalam organisasi kita. Tapi itulah yang orang kata berada pada tahap yang tertinggi. Okay? Tapi ni maksud saya, tapi kalau macam situasi yang saya kata tadi, kan, 97 sama 97, maka yang tu boleh digunakan sebagai budi bicara. Okay? Dia dah EPA, memang layak dah. Tapi nak pilih mana satu? Okay, samalah macam APC juga kan. Cuma 8% je untuk tujuan seluruh universiti kan. Okay, semua staf ni dapat 97 je kan. Okay. Dapat 96 lah kata. Semua staf ni dapat 96. Aku kotanya hanyalah 5 je. Nak bagi siapa? Yang tu yang akan ada budi bicara dan juga pertimbangan lanjut daripada mereka yang membuat keputusan. Okey, Cik Zah? Semoga menjawab. Cik Jo, kita ada beberapa soalan daripada chat Webex ni sebelum kita ke soalan yang lain. Yang pertama sekali, yang ditanya oleh Cik Nik Hafiz, PPPL. Okay, apakah prosedur atau step by step pelaporan salah laku dan bagaimana jaminan perlindungan kepada pengadu dan saksi? Okay, itu yang pertama. Yang kedua juga, rentetan daripada soalan tu, sejauh mana pengadu dan maklumat orang yang dituduh sebagai salah laku dilindungi daripada pengetahuan awam, jaminan daripada unit integriti sendirilah. Okey, itu dua soalan yang hampir sama. Dan ada soalan daripada Encik Muhammad Ridwan. Soalan yang kedua lah ni, yang tadi sama je. Bagaimana kita nak tahu yang kita pernah dilapor tidak berintegriti atau tidak? Ataupun boleh merujuk dengan unit integriti. Maknanya kita nak tahu apa? Ada tak orang lapor kita ni salah guna kuasa ke? Itulah. Okey, saya rasa mungkin Cik Jo boleh jawab soalan dulu sebelum ke soalan seterusnya. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah. Okey, rupanya ini juga wadah untuk kita lebih dekat lagi di dalam kita nak memajukan diri. Okey, untuk soalan pertama daripada Tuan Nik tadi, Encik Nik tadi, step by step prosedur pengurusan aduan dan juga maklumat dan juga perlindungan kepada saksi dan juga perlindungan kepada pengadu. Okey, untuk maklumat semua, sebagaimana saya nyatakan tadi, kita ada prosedur yang menguruskan aduan dan juga penyiasatan. Okey, step by step dia panjang sebenarnya, step by step, tapi insyaAllah saya akan cuba ringkaskan. Kita akan terima maklumat ataupun aduan daripada pengadu ataupun daripada pegawai integriti itu sendiri. Kan? Daripada maklumat tersebut, unit integriti akan melaksanakan fungsi pengesanan dan pengesahan. Nak mengesahkan info-info yang ada di dalam tu dengan melaksanakan kajian awal terhadap aduan dan juga maklumat yang diterima. Lepas pada tersebut, dalam masa 2 minggu kita buat pengkajian tersebut ataupun membuat kertas siasatan awal ini, maka kita akan bentang kepada satu panel bebas yang dikenali sebagai Jawatankuasa Penilaian Aduan dan Maklumat. Okey, Jawatankuasa Penilaian Aduan dan Maklumat, yang mana panel ini dianggotai oleh pensyarah dan juga pentadbir yang telah diiktiraf oleh Naib Chancellor, yang telah dilantik oleh Naib Chancellor. Okay. Dipengerusikan oleh pensyarah polisi di FPEPS, di Fakulti Pengurusan Maritim,
Ada kepakarannya adalah polisi awam yang berkaitan dengan kajian-kajian rasuah dan juga penyelewengan. Yang keduanya pensyarah undang-undang kita di Universiti Malaysia Terengganu ni. Yang ketiganya adalah pensyarah psikologi di universiti kita. Yang keempat adalah pentadbir grade 52. Yang kelimanya adalah di oversee oleh pegawai undang-undang daripada pejabat penasihat undang-undang, diurusdiakan oleh unit integriti itu sendiri. So unit integriti akan bentangkan dapatan-dapatan awal terhadap maklumat dan juga aduan tersebut kepada panel ini, dan panel ini akan buat keputusan untuk mengambil tindakan daripada maklumat tersebut. Apa yang boleh dibuat keputusan? Yang pertamanya adalah aduan tersebut dilaporkan kepada pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, SPRM ataupun mana-mana pihak yang berkaitan dengan isu yang dilaporkan. Contohnya macam isu rasuah. Jadi kita tak ada kuasa untuk siasat isu-isu rasuah ini. Okey. Jadi unit integriti akan laporkan kepada SPRM. Okey, yang berkaitan dengan jenayah, unit integriti akan laporkan kepada PDRM. Okey. Seterusnya, apa yang boleh diputuskan oleh jawatankuasa ini? Yang keduanya adalah dikemukakan terus kepada pejabat penasihat undang-undang. Kerana apa? Aduan tersebut ataupun maklumat tersebut memang jelas dan boleh dibuktikan di dalam kajian awal tadi, yang mana fakta-faktanya telah cukup untuk kita bawa kepada tindakan tata tertib dan sebagainya. Jadi unit integriti kena menyediakan kertas pembawa untuk dikemukakan kepada pejabat penasihat undang-undang, dan juga boleh dikemukakan terus kepada lembaga jawatankuasa tata tertib universiti. Tindakan yang ketiga, keputusan yang ketiga yang boleh dibuat oleh pihak jawatankuasa penyelesaian aduan dan maklumat adalah penyelesaian secara pentadbiran. Okey, penyelesaian secara pentadbiran ini adalah bagi kes-kes yang tidak melibatkan orang kata pelanggaran peraturan yang besar lah. Ataupun di dalam kajian awal tersebut didapati bahawa benda ni berlaku bukan kerana dia sengaja untuk melanggar dan sebagainya. Okey, dan apa yang kalau mengikut pengalamannya atas apa yang kami telah uruskan dekat universiti kita ini, kes-kes yang melibatkan penyelesaian secara pentadbiran ini melibatkan kes-kes yang mengadu domba ni. Okey, banyak kes-kes yang mengadu domba di antara mereka tak puas hati dengan yang ni, mereka tak puas hati dengan yang ni, maka yang ni dah yang diselesaikan secara pentadbiran. Selesai secara pentadbiran macam mana? Unit integriti kena kreatif di dalam menilai sesuatu aduan tersebut dan mesti berjumpa dengan pihak-pihak yang berkenaan untuk tujuan kita menyelesaikan masalah ini bersama. Contohnya pertikaian antara dua orang staf. Okey, pertikaian antara dua orang staf, kita akan gunakan ketua PTJ untuk mendamaikan mereka agar prestasi kerja mereka akan tetap tinggi di dalam masa ke semasa. Jadi itu tindakan secara pentadbirannya. Tetapi yang paling banyak keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa penilaian aduan dan maklumat adalah menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas ataupun membuat penyiasatan lanjut terhadap perkara tersebut. Okey, bila membuat penyiasatan lanjut bagi aduan tersebut, maka satu prosedur lagi yang detail tentang perkara tersebut dengan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas, dan jawatankuasa siasatan bebas ini perlu menjalankan penyiasatan dan juga menyediakan laporan-laporan kepada unit integriti untuk tujuan penilaian, dan apabila laporan siap, laporan ini mesti dikemukakan kepada pejabat penasihat undang-undang untuk tujuan kita ambil tindakan bagi kes-kes yang ada prima facie melakukan kesalahan-kesalahan pelanggaran ketata kelakuan dekat universiti kita. Jadi bila sampai kepada pejabat penasihat undang-undang, mereka akan menggunakan fungsi tata tertib, dan apabila selesai saja maklumat selesai saja kes tersebut dimaklumkan kepada unit integriti, dan unit integriti akan memaklumkan kepada pengadu tadi bahawa aduan ini telah selesai dan apa tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak universiti terhadap perkara tersebut, dan kes tersebut selesai.
Okey, itulah antara flow yang utama di dalam menguruskan aduan dan juga menjalankan penyiasatan terhadap aduan-aduan ini. Dan persoalan yang kedua adalah macam mana cara kita nak pastikan bahawa saksi dan juga pengadu ini dilindungi. Okey, untuk makluman yang bertanya Tuan Hafiz dan juga tuan-tuan dan puan sama ada dalam talian ataupun yang berada dekat auditorium ini, okey, kita ada satu polisi dekat Universiti Malaysia Terengganu yang telah diterima dan juga diluluskan oleh lembaga pengarah universiti kita, iaitu Whistleblowing Policy for Universiti Malaysia Terengganu ataupun polisi pemberi maklumat kepada Universiti Malaysia Terengganu. Okay. Dan dalam polisi ini telah menggariskan dengan jelas dan juga dengan tepat bahawa semua pengadu-pengadu dan juga pemberi maklumat kepada unit integriti akan dilindungi. Okay. Akan dilindungi maknanya akan dipastikan bahawa pengadu ini tidak akan diketahui oleh mana-mana pihak. Okay. Pengadu ini tidak akan diketahui oleh mana-mana pihak kecuali jawatankuasa siasatan bebas dan juga pegawai daripada unit integriti. Okey. Dan untuk memastikan tersebut, kriteria-kriteria memberi perlindungan ini kita kena pastikan bahawa pengadu ini tidak boleh mendedahkan. Okey, tidak boleh mendedahkan bahawa beliau telah datang mengadu kepada unit integriti ataupun memberitahu kepada rakan-rakan yang lain. Okay, kalau mengikut Whistleblowing Policy Act, kita kata bahawa apabila dia dah bercerita kepada orang lain, maka akan terbatal lah. Sebab apa? Dia sendiri yang menceritakan. Okay, sebagai contoh, saya nak pergi buat aduan kan. Saya pergi buat aduan. Oh, sebelum tu saya tak bercakap dengan siapa-siapa pun. Okay, tak bagi tahu siapa-siapa pun. Tapi bila dah 2 hari pergi buat aduan, tiba-tiba aku 2 hari lepas aku pergi buat aduan dekat unit integriti. Mau aduan dia. Ya, ni aku buat pasal staff ni gini. Maka orang kedua dah tahu tentang maklumat tersebut dan bila dah tahu, maka itu menyebabkan pembocoran maklumat oleh pengadu itu sendiri. Dan kami dekat unit integriti insya-Allah kita jaga perkara tersebut sehingga jawatankuasa penilaian aduan dan maklumat pun tak tahu siapa yang mengadu. Okey? Sebab kita takut mereka bias. Dan kita memang blankkan semua maklumat-maklumat pengadu untuk tujuan mereka membuat satu pertimbangan yang waras terhadap pengaduan tersebut. Okey, itu jaminan yang boleh diberikan kepada persoalan yang pertama. Okey. Yang persoalan yang kedua, macam mana nak tahu kan sama ada kita ni ada diterima penyiasatan terima diadukan kepada unit integriti dan sebagainya. Pertamanya tahu bila unit integriti pergi jumpa dia atau panggil dia untuk sesi soal siasat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, andai kata tak pernah dipanggil dan sebagainya, nak tahu juga saya ni pernah ke diadukan dan sebagainya. Okey. Biasanya untuk tujuan kenaikan pangkat. Okey. Untuk tujuan kenaikan pangkat dan juga untuk tujuan mendapat penajaan-penajaan daripada mana-mana pihak ataupun pengiktirafan daripada mana-mana pihak, maka organisasi akan merujuk kepada unit integriti untuk membuat tapisan integriti. Di situ ada kita tahu sama ada kita ni ada pernah diadu dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah macam Tuan Syed kata tadilah. Boleh je hubungi unit integriti. Okay? Jangan tanya orang lain lah. Saya ni Uzi daripada PSNZ. Nak tahulah pernah tak orang adukan kepada saya. Saya tak nak tahu pun siapa yang mengadu. Tapi pernah tak ada aduan kepada saya. Okay? Kami dengan rendah hati akan menyatakan bahawa tiada aduan ataupun ada aduan yang dikemukakan kepada anda. Tetapi bentuk aduan, siapa mengadu, siapa yang menguruskan aduan tersebut tidak akan didedahkan kepada yang bertanya. Okay. Saya dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh pentanya yang bertanya di dalam Webex tersebut. Okay, terima kasih. Panjang lebar jawapannya.
Dan kita ambil lah Cik Jo dalam beberapa soalan lagi ya. Okey, sila. Okey, soalan yang seterusnya ni mungkin berkaitan dengan slide Cik Jo tadi. Dalam proses tambah baik kerja, salah satu kriteria yang dinyatakan adalah penghargaan. Namun penghargaan tersebut kadang-kala disalah erti sebagai pemberian ataupun hadiah sebagai tindak balas. Bagaimana kriteria penghargaan ini boleh digunakan agar ia mendapat memberi kredit kepada staf sebagai ganjaran atas perkhidmatan mereka? Okey. Okey. Itu satu. Kita ambil satu soalan lagi. Soalan. Okey. Seterusnya. Itu dah ada ni dah tadi. Ni dah. Okey. Saya mungkin untuk soalan ni dulu. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah, sebenarnya dalam kita nak memakin kecemerlangan universiti, memanglah salah satu benda adalah penghargaan. Dan penghargaan di dalam kerajaan ni ataupun dekat Universiti Malaysia Terengganu ni memang telah tergaris dengan banyak penghargaan, sama ada oleh universiti kita sendiri ataupun oleh PTJ kita sendiri. Dan seorang pemimpin yang baik ataupun ketua PTJ yang baik, dia akan lihat dari segi penghargaan ini kepada staf-staf mereka. Tuan-tuan dan puan, perlu kita ingat bahawa penghargaan utamanya adalah setiap apa yang kita sumbangkan kepada organisasi kita adalah kelayakan kita untuk mendapatkan upahan kita setiap bulan tersebut. Okey, kita sandarkan kepada itu dahulu. Okey. Yang keduanya, andai kata kita ini direzekikan untuk mendapat penghargaan, okey, dan kita lihat juga penghargaan tersebut. Saya takut tuan-tuan dan puan, penghargaan ini boleh menjadi rasuah. Tuan-tuan, penghargaan boleh jadi rasuah. Penghargaan juga boleh relate dengan hadiah. Okey, hadiah boleh menjadi rasuah. Sebab rasuah ini boleh dikategorikan dalam banyak bentuk. Okay. Dan rasuah di dalam perkhidmatan juga boleh berlaku. Andai kata penghargaan ini diberikan kerana engkau telah meluluskan aku ataupun engkau telah menjadikan aku macam ni, maka aku bagi engkau penghargaan, itu sebenarnya satu penghargaan yang tidak betul, dan apabila disiasat ada elemen-elemen berkenaan, maka dia boleh menjadi rasuah. Okey. Dan atas apa yang ditanya oleh saudara ataupun saudari yang bertanya tersebut, penghargaan yang macam mana yang sepatutnya? Okey. Di dalam kita nak memacu ini, penghargaan ini boleh datang daripada pelbagai bentuk lah. Contohnya surat penghargaan pun satu. Yang keduanya dari segi penghargaan mendapat anugerah-anugerah yang telah disediakan oleh universiti. Anugerah yang paling berprestis sekali bagi penjawat awam, bagi penjawat universiti kita adalah anugerah Perkhidmatan Cemerlang, APC. Yang tu paling prestis sekali. Okay, siapa dapat APC diberi ganjaran dengan sijil Perkhidmatan Cemerlang dan seterusnya, berhak untuk mendapatkan ganjaran ataupun hadiah RM1,000, tak kira apa-apa bentuknya. Okay? Yang itu penghargaan yang paling prestis. Penghargaan yang keduanya adalah diiktiraf sebagai staf terbaik bulanan. Setiap bulan kita ada staf terbaik yang telah diiktiraf. Kita boleh, kalau saya tak silap, ada berapa peratus, 2% ke daripada kalangan staf yang boleh diberikan penghargaan tersebut. Yang ini adalah kuasa PTJ itu sendiri. Walaupun hadiahnya tak besar RM200, tetapi siapa yang pernah mendapat anugerah ini akan rasa dihargai. Okay? Penghargaan ini akan rasa dihargai. Seterusnya tuan-tuan dan puan, penghargaan-penghargaan lain, andai katalah kita ini memberikan satu sumbangan yang signifikan kepada universiti kita ataupun kepada PTJ kita, ianya akan dicalonkan oleh PTJ kita ataupun ketua PTJ kita untuk mendapat anugerah-anugerah di dalam anugerah majlis anugerah tahunan seperti anugerah julangan bakat. Okey, anugerah julangan bakat, ya, ada anugerah olahragawan, anugerah kesukarelawan, dan kita banyak lagi anugerah. Dan sebelum ini kita ada satu anugerah yang betul-betul
kita kata hak milik Naib Chancellor itu sendiri yang dikenali sebagai anugerah khas Naib Chancellor. Okay. Ini juga berbentuk anugerah penghargaan yang boleh diterima. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kita nak mendapat penghargaan ini, suka saya akan lontarkan pandangan saya bahawa pihak pengurusan PTJ kena kenal siapa ahli-ahli dalam PTJ mereka itu sendiri. Tak kira lah apa jawatan sekalipun, kena kenal dan juga kena tahu bahawa apa sumbangan masing-masing kepada pencapaian objektif dan juga inovasi yang telah dibuat oleh mereka ini. Andai kata mereka kenal, mereka tahu, maka tidak boleh tidak pada saya, perlu dihargai. Okay? Hargai ini doesn't mean dapat APC ataupun dapat anugerah-anugerah lain, penghargaan, terima kasih dan juga penghargaan daripada PTJ itu juga merupakan satu benda yang begitu signifikan lah kepada membentuk satu semangat yang lebih bagus lagi di dalam pencapaian perkhidmatan kita. Jadi saya rasa itu jawapan saya terhadap soalan yang dikemukakan. Okay, terima kasih Encik Jo. Kita buka, mungkin ada satu soalan lagi dekat hadirin yang ada dalam auditorium ni, dan sekiranya kalau tak ada, kita akan teruskan pada okey, Puan Fatimah, silakan. Okey, Puan Fatimah bertanyakan dari segi macam mana boleh nyatakan secara spesifik hadiah yang diterima daripada pembekal boleh menjadi rasuah. Okey. Hadiah tidak kira daripada pembekal ataupun daripada siapa-siapa boleh menjadi rasuah. Itu yang utamanya. Okey. Sebab universiti kita telah ada no gift policy. Okey. Kesedaran kita dekat universiti kita dah ada no gift policy, dan dalam tu telah menyatakan bahawa, dengan jelasnya menyatakan bahawa tiada hadiah boleh diterima daripada mana-mana pihak. Okey. Dan pengecualian dia ada bagi menerima hadiah-hadiah yang berbentuk perishable. Okey, contohnya buah, bunga dan sebagainya boleh terima bagi tujuan penghargaan kepada sesuatu seremoni yang ada di dalam tu. Dan hadiah-hadiah yang lain yang bernilai 500 dan ke bawah boleh diterima oleh semua staf di Universiti Malaysia Terengganu. Tetapi dengan syarat membuat pengisytiharan kepada ketua PTJ. Okey, ada borang pengisytiharan dia. Okey, dalam konteks yang ditanyakan oleh Puan Fatimah tadi, okey, kita terima hadiah daripada pembekal. Okey, terima hadiah daripada pembekal ini, kita kena tahu bahawa hadiah ini adalah untuk diri kita ataupun untuk organisasi kita. Okey, andai kata untuk diri kita, kita terus terang kita kata, saya tak boleh terima. Andai kata nak bagilah hamper kepada saya kan, berharga RM70, saya ada 45 orang staf, minta tuan untuk sediakan untuk 45 orang staf, supaya apabila saya tak sanggup, okay, saya tak sanggup bila tuan bawa hamper nak pergi ke bilik saya, orang tanya, hamper untuk siapa tu? Untuk Kak Moh. Saya tak sanggup nak dengar macam tu. Tapi kalau orang tanya, hamper untuk siapa tu selagi? Untuk staf PSNZ. Okay? Yang tu cara untuk merasionalisasikan pemberian hadiah tu. Bukan untuk individu tetapi untuk organisasi kita. Tapi saya tak galakkan macam tu lah. Okay? Untuk yang individu, untuk tujuan individu, kita kena nyatakan bahawa kita tak boleh terima hadiah-hadiah daripada pembekal. Sebab apa? Untuk hadiah kali pertama, kita rasa macam beratnya nak terima. Kena bagi tahu Cik Jo ni, aku terima benda ni. Lepas tu lama-lama tak ingat. Dah hamper tu habis dah makan. Kan? Kali kedua datang, tak boleh terima ni, tapi tak apalah, saya bagi dengan staf saya. Okay? Kali ketiga datang, anak aku nak ni benda ni. Aku cari kedai mari tak ada. Kita pun mula buat balik. Kali keempat datang,
Jangan awak bagi kat pejabat lah. Nanti siapa dekat tu, saya buka kereta saya, drop je lah dalam kereta. Apa yang saya nak bawa tuan-tuan dan puan? Kali pertama kita rasa bersalah sangat terima hadiah. Kita tak ambuh pun terima hadiah ni. Kali kedua kita dah rasa kurang sikit rasa bersalah. Kali ketiga kita dah rasionalkan bahawa pemberian ini adalah bukan untuk aku tetapi untuk staf. Ataupun ada tekanan dia. Tekanan dia, anak aku nak benda ni. Tapi tak ada kat kedai masa aku pergi cari. Ada tekanan. Kita ambil benda tu untuk bagi kepada anak kita. Yang kelimanya, kita dah rasa seronok. Dan bila rasa seronok tersebut, sapaan seronok itu datang, maka kita boleh dipengaruhi oleh pembekal tersebut. Kita tak nak benda ni berlaku. Okay? Sebab bila terpengaruhnya, maka akan hadirnya satu penilaian yang tidak wajar kepada permohonan daripada pembekal-pembekal tersebut. Andai kata dia tak layak pun untuk tujuan tersebut, tetapi oleh kerana kita dah orang kata terhutang budi dengan pembekal, maka kita melantik beliau untuk melaksanakan sesuatu perolehan dekat universiti kita. Jadi kita tak boleh, dan di dalam whistleblowing, minta maaf, di dalam nogi polisi yang ada dekat Universiti Malaysia Terengganu telah mensyaratkan bahawa semua hadiah-hadiah tidak boleh diperolehi daripada mereka yang ada urusan rasmi dengan kita. Okay? Dah siapa nak bagi kita kalau tak ada urusan rasmi? Kita tanya pula kan. Okay? Boleh nak dapat? Boleh nak dapat yang ada urusan rasmi? Satu channel saja, iaitu melalui Maksat Terengganu. Suruhlah mereka hantar sumbangan tersebut kepada Maksat Terengganu. Maksat Terengganu akan ambil dalam 30% ke 50%, saya tak pasti. Selebihnya dia akan serahkan kepada kita. Yang tu dibenarkan oleh undang-undang. Selain daripada itu, tak boleh. Okey. Saya harap saya dapat menjawab soalan daripada Kak Muh tadi. Dan sama-samalah kita sebagai penjawat awam ni, sama-samalah kita ambil cakna tentang keperluan kita untuk melapor ataupun untuk kita declare hadiah-hadiah yang kita terima semasa perkhidmatan kita. Okay. Saya baru ni telah ditegur oleh Datuk Naib Chancellor. Saya pergi ceramah dekat pejabat daerah dan tanah Pulau Terengganu. Lepas tu dah habis tu dia tak bagi masa closing ceremony. Dah habis tu dia bawa satu beg, dia letak. Cejo, ni daripada pejabat daerah dan tanah. Satu beg. Saya tengok dalam tu kopuk, lepas tu kuih-kuih tradisional, kan? Bukan untuk Cejo seorang dia tu. Yang ni untuk orang lain lagi daripada pejabat SUK dan sebagainya. Okey. Saya kata tak apalah, terima kasih lah. Dan bila saya balik ke pejabat, saya ambil borang declaration, saya declare kepada Naib Chancellor. Okay. Saya declare kepada Naib Chancellor, saya terima keropok, saya terima kuih-kuih tradisional yang saya anggarkan kurang daripada RM50. Naib Chancellor kata, jom benda ni kau nak declare juga. Saya harus declare tu. Masa tu tak dapat Datuk lagi, Datuk baru kan. Saya harus declare Prof untuk kita memenuhi kepada nogih polisi yang kita telah ada bersama. Jadi tuan-tuan dan puan, andai kata ada saja apa-apa pemberian daripada mana-mana pihak yang berkaitan dengan perkhidmatan kita, maka kita declare lah. Ada borang deklarasi tersebut. Kalau buka dekat MyNemo, e-borang, okay, dekat e-borang, tengok dekat Chancellery, tengok dekat Unit Integrity, ada borang declaration dekat situ. Boleh orang kata muat turun dan hantar saja kepada ketua pustakawan untuk dibuat deklarasi sama ada hadiah tersebut boleh kita ambil ataupun hadiah tersebut dipulangkan balik ataupun hadiah tersebut diserahkan kepada jabatan kita. Okey, yang tu yang lebih selamat tuan-tuan dan puan. Okey, menjawab apa? Okey, terima kasih. Okey, saya cukuplah setakat itu dulu soalan. Ya.
Okey dah? Ada. Okey, kalau untuk setakat itu terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang bertanyakan soalan-soalan yang betul-betul boleh membuka minda kita bersamalah. Yang ada yang tak tahu hari ini dah tahu. Okey, ini adalah satu peluang kepada kita untuk kita sama-sama berkongsi tentang maklumat-maklumat yang perlu kita tahu sebagai staf Universiti Malaysia Terengganu, insya-Allah. Jadi saya bagi pihak unit integriti merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Cik Ahmad Abdul Rahim selaku Timbalan Ketua Pustakawan Kanan mewakili Ketua Pustakawan yang sedang bercuti umrah sekarang ini, Cik Syarul Nizam, di atas usaha daripada bahagian perkhidmatan dan juga komunikasi dan perhubungan strategik ini yang menganjurkan program pengukuhan integriti PSNZ dan juga diberi peluang kepada semua staf Universiti Malaysia Terengganu untuk bersama-sama dalam ruang ini. Dan saya mohon jugalah kepada Cik Syarul Nizam untuk iktiraf mereka yang di talian ini untuk diberikan jam latihan lah. Okay, jam latihan untuk tujuan mereka melaporkan kepada ketua-ketua masing-masing bahawa mereka telah mengikuti program ini, insya-Allah. Jadi saya berharap celoteh saya ataupun sarana perkongsian saya selama lebih 1 jam ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan, dan ambillah di mana yang betul, ambillah di mana yang tepat untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita sebagai staf Universiti Malaysia Terengganu dan untuk sama-sama kita memajukan organisasi kita PSNZ amnya dan juga UMT umumnya dan juga negara khususnya. Okey. Dengan itu saya mohon maaf atas segala kesilapan yang ada, salah kata, salah perbuatan semasa bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan ini. Yang baik itu adalah rezeki daripada Allah SWT, yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Johari. Untuk makluman semua juga hadirin yang mengikuti secara atas talian ada dah lebih kurang 200 orang. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang dapat hadir secara Webex. Okey. Dan mohon untuk mengisi borang kehadiran di pautan chat yang telah diberikan. Okey, seterusnya majlis kita sampai di akhir program. Majlis menjemput Timbalan Ketua Pustakawan Kanan Encik Ahmad Abdul Rahim diiringi oleh Ketua Bahagian Encik Syarul Nizam untuk menyampaikan sedikit cendedah hati. Apa ni declare lagi? Okey, terima kasih. Diminta juga para peserta untuk mengisi borang penilaian program dalam pautan Webex yang kita sediakan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan kami bagi pihak Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan ataupun kekurangan di sepanjang penganjuran majlis ini. Bagi mengakhiri majlis kita pada pagi ini, saya sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.